Oke kelas, hari ini kita sambung lagi dengan chapter yang kelima, yaitu Theory of Production. Oke, teori pengeluaran. Oke, dalam Theory of Production nih, kita akan belajar bagaimana kita menggunakan kombinasi faktor-faktor pengeluaran yang kita telah belajar sebelum ini untuk menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan. Oke, sebelum itu kita kena tahu dulu apa maksud istilah production. Oke, production atau pengeluaran merujuk kepada transformasi daripada input menjadi output. Oke, input menjadi output. Sebagai contoh, goreng pisang. Goreng pisang, input untuk menghasilkan goreng pisang adalah seperti minyak masak, gula, tepung, dan sebagainya. Dan output yang terhasil adalah goreng pisang. Oke. Jadi, input merujuk kepada faktor pengeluaran. Oke. Faktor-faktor pengeluaran ataupun bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses pengeluaran. Okay. Dan faktor-faktor pengeluaran ini adalah seperti capital, modal, entrepreneurship, usahawan, land, tanah, labor, buruh, dan yang terakhir sekali adalah teknologi. Okay. So kelima-lima ini adalah faktor-faktor pengeluaran atau input yang kita gunakan untuk menghasilkan output. Okay. So output bermaksud adalah barang siap. Okay, finished product. Okay. So kamu kena faham dalam teori of pengeluaran ini, konsep production merujuk pada bagaimana input itu boleh menghasilkan output dan apakah kombinasi input yang paling maksimum untuk mengeluarkan output. Oke, sekarang kita pergi kepada faktor-faktor pengeluaran dahulu. Oke, kita akan berkenalan dengan 5 faktor-faktor pengeluaran, factor of production. Yang pertama adalah tanah. Oke, tanah ini merujuk kepada sumber-sumber alam yang ada di bumi ini. Oke, sebagai contoh di Sabah, di Sabah saya lukis peta Sabah. Oke, maafkan saya kalau lukisan saya tidak cantik. Oke, di negeri Sabah ini kita dikelilingi dengan laut. Oke, dan laut ini ada ikan, ada ketam, ada sotong dan sebagainya. Oke, kita juga ada gunung yang menarik, gunung yang sentiasa dilewati oleh pelancong disebabkan keindahannya. Oke, Gunung Kinabalu. Oke, kita juga ada tanah yang subur. Oke, sesuai untuk penanaman buah-buahan dan sebagainya. Kita juga di kawasan Erial Hadatu dan Kunak semua ini banyak kelapa sawit. Oke. Lepas itu di bahagian pedalaman Sabah semua ini banyak kayu balak semua. Sumber kekayaan Sabah. Oke, dan sebagainya. Oke. So ini adalah contoh faktor-faktor pengeluaran yang berkaitan dengan sumber alam, yaitu tanah. Oke, seterusnya faktor of production yang kedua adalah labor ataupun buruh, pekerja. Oke, buruh ataupun labor merujuk kepada aktiviti secara fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan reward, yaitu biasanya dalam bentuk gaji, dalam bentuk wang. Okay, so activity physical, okay, and mental untuk mendapat ganjaran dalam bentuk gaji ataupun wang. Okay, sebagai contoh, okay, lecturer, doktor, lawyer,
Politician, apa lagi? Farmer, dan sebagainya. Seterusnya adalah capital ataupun modal. Capital merujuk kepada kekayaan buatan manusia yang dihasilkan, yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Kekayaan buatan manusia yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Bukan sahaja duit, money. Bukan sahaja cash yang merupakan modal, tetapi juga seperti bangunan, equipment, peralatan, mesin, factory, kilang-kilang, tools, lori dan sebagainya. So semua ini, kalau tidak ada semua ini, kita tidak akan dapat mengeluarkan ataupun menghasilkan pengeluaran. Di mana melalui pengeluaran ini kita akan menambahkan kekayaan kita. Seterusnya faktor pengeluaran yang keempat adalah entrepreneurship ataupun usahawan. Usahawan merupakan seorang individu yang unik. Dia mempunyai kualiti yang tersendiri, berbeza dengan orang lain. So dalam konsep ekonomi ini, usahawan tugas dia adalah menggabungkan faktor-faktor pengeluaran seperti capital, labor pekerja, tanah dan juga teknologi, untuk menghasilkan pengeluaran, production. So usahawan ini merupakan individu yang spesial. Kenapa dikatakan dia spesial? Sebab usahawan ini merupakan seorang yang berani menanggung risiko, inovatif, berinovasi, pandai merebut peluang, tidak mudah putus asa dan sebagainya. Disebabkan itu, faktor ini, usahawan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab dia yang akan menentukan sama ada suatu production itu akan berjaya ataupun tidak. Production function ataupun fungsi pengeluaran. Fungsi pengeluaran adalah Q, fungsi kepada capital, entrepreneurship, land, labor, and technology. So Q merujuk pada amount of output. Manakala C, capital, entrepreneurship, land, labor, and technology merujuk kepada factor of production ataupun faktor-faktor pengeluaran. So fungsi pengeluaran ini bermaksud output yang dikeluarkan bergantung kepada input yang digunakan. Maksudnya semakin banyak input, maka output akan meningkat. Penghasilan output bergantung kepada input. Kita belajar berkaitan dengan production terminology ataupun istilah-istilah dalam pengeluaran ini. Yang pertama adalah firma. Firma merujuk pada satu unit organisasi. Organization unit yang mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Sebagai contoh di sini adalah
Kalau Anda selalu pergi makan di Aroma Restaurant, ataupun Anda selalu gunting rambut di Abu Salon, itu merujuk pada firma. Yang kedua adalah industri. So industri di sini merujuk pada gabungan beberapa firma. Sebagai contoh, industri perhotelan di Sabah. Industri perhotelan di Sabah, terdapat banyak firma-firma. Sebagai contoh di sini adalah Promenade Hotel, Sutra Harbour, Karambunai, dan sebagainya. Kita juga akan belajar berkaitan dengan short run and long run. Apa yang dikatakan pengeluaran dalam short run dan long run? Sebelum itu Anda kena tahu dulu apa maksud fixed input dan juga variable input. Fixed input dia merujuk kepada input tidak berubah walaupun output meningkat. Nanti saya akan bagi contoh. Yang kedua, variable input bermaksud input berubah apabila output berubah. Sebagai satu contoh, saya menjual goreng pisang. Saya ada satu kanopi dan saya ada satu periuk untuk memasak. Saya ada bahan-bahan seperti pisang, minyak masak, tepung, gula, dan sebagainya. Pada bulan Januari saya telah menjual goreng pisang keuntungan sebanyak RM500. Dan pada bulan Februari saya telah menjual sebanyak RM1.000 keuntungan pada bulan Februari. Pada bulan Januari dan Februari, apa yang berlaku kepada fixed input ataupun input tetap? Input tetap adalah input yang tidak berubah walaupun output berubah. Sebagai contoh, bulan Januari saya menggunakan satu kanopi sahaja dan saya masih menggunakan satu periuk. Bulan Februari saya telah menghasilkan jualan sebanyak RM1.000 dengan kanopi yang sama satu dan juga periuk yang sama satu. So periuk dan kanopi ini kita kategorikan sebagai fixed input. Berbeza pula dengan variable input. Sebagai contoh, kita ada pisang, kita ada minyak masak, kita ada tepung, kita ada gula. Pada bulan Januari dan Februari, penggunaan kesemua bahan ini adalah berbeza. Sebab untuk menghasilkan jualan sebanyak RM1.000, saya perlu buat pisang yang lebih banyak, minyak masak yang lebih banyak, tepung yang lagi banyak, dan juga gula yang lagi banyak. So, pembelian saya untuk input-input ini adalah berubah pada bulan Januari dan Februari. So itulah dikatakan variable input sebab input
berubah apabila output meningkat. Oke, kita sambung lagi dengan short run versus long run production. Oke, dalam short run sekurang-kurangnya satu input adalah input tetap, fixed input. Oke, dan yang selebihnya adalah input berubah. Oke. Dalam jangka masa panjang, cirinya adalah semua input akan berubah menjadi variable input ataupun input berubah. Oke. Mengapa? Oke, sebagai contoh. Oke, dalam masa 10 tahun, oke, Anda boleh mengembangkan syarikat Anda ataupun kilang Anda daripada tahun pertama mungkin satu kilang, tapi selepas 10 tahun mungkin Anda dapat membina 2 ataupun 3 kilang. Okay? So, maksudnya fix input kamu bukan satu sahaja, tapi telah berubah. Okay?